Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan dalam berada bulan Ramadan, hari yang hari yang ke-8 saja test. Puasa lupa. Jadi hari yang ke-8 kita berada dalam bulan Ramadan. Kita mengharapkan Allah menerima amalan kita. Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bakal masuk syurga dan pintu rayyan. Dan Allah membebaskan kita dari neraka yang diisytiharkan pada tiap-tiap malam. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kesungguhan keyakinan kita kepada Islam dan kepada agama Allah ini, Allah tidak akan biarkan kita begitu saja. Dan yang penting kita ingin berada dalam syurga pada hari akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masih lagi dalam surah Al-Maidah. Apa maksud Al-Maidah? Hidangan. Bulan puasa surah-surah macam ni. Okey. Namun begitu surah Al-Maidah banyak bicarakan tentang Bani Israel dan beberapa perkara yang kita lihat tentang hukum hakam yang telah diterangkan pada pelajaran yang lepas, dan di sini kita sambung balik muka surat ayat yang ke-36 kita mulakan balik. Pada pelajaran yang lepas kita telah melihat tentang al-wasilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan doa selepas azan. Yang mana doa selepas azan merupakan salah satu sifat doa yang diwariskan dalam hadis bagaimana kita berurusan dengan Rasulullah yang setelah wafat. Ya, kerana berurusan dengan Rasulullah setelah wafat tidak sama sewaktu dia hidup. Setelah wafat ada perkara-perkara yang terkawal yang tidak boleh kita lakukan sesuka hati. Apatah lagi misalan dalam bab ini kita menyaksikan hadis-hadis Rasulullah SAW bila kita berurusan, pertama ittiba' Rasul itu adalah satu syarat yang penting. Berarti kita adalah umat Muhammad yang setia kepada Rasulullah. Ittiba' Rasul yakni mengikut Rasulullah SAW melalui hadis-hadis sahih sahaja. Okey, melalui hadis-hadis sahih saja. Tidak ada pilihan kerana dia adalah utusan dari langit. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu. Jadi bila wahyu mesti yang sahih-sahih. Ingat ya, berbeza dengan kita. Kita ni bolehlah pakai tangkap je. Itu pun kalau orang kata kita bercakap sedangkan kita tak pernah bercakap bab itu, tentu marah kan? Itu nama hadis palsu. Kalau hadis palsu tu, kalau kita tak pernah bercakap, orang kata kita bercakap, kita pemarah. Ini kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila Rasulullah bila dikaitkan hadis, dia berkaitan dengan agama. Jadi bila berkaitan dengan agama, tolong berikan fakta dalil ya yang sahih supaya kita boleh terima dan ikut. Kalau tak ada, boleh ikut tak? Tak ada. Dalam bab agama kita tidak akan ikut apa yang tidak ada fakta. Kalau bab dunia itu lain ceritalah, tapi bab agama tidak boleh. Okey, ini di antara perkara yang perlu kita tahu. Apabila disebutkan wasilah, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada kita untuk berdoa selepas azan, mohon kepada Allah wasilah. Yang mana wasilah ini khas untuk seorang lelaki yang Allah peruntukkan, dan Rasulullah mengatakan aku mengharap akulah orang yang dapat wasilah yang terbaik ini. Jadi cara kita berdoa itulah lepas azan tu. Okey. Baik, itu satu. Dan begitu juga disunnahkan kita ataupun diarahkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila-bila masa dan di mana-mana saja, tak menjadi masalah. Dan selawat itu akan sampai kepada Rasulullah yang dihantarkan oleh para malaikat. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tak mampu untuk berbicara kerana persoalan ghaib. Bila Rasulullah kata berselawat satu. Tetapi berselawat, macam mana berselawat? Mengikut yang Rasulullah ajar.
Tuan-tuan dan puan, ya, kalau kita ikut aja selesai masalah. Tetapi bila kita rasa apa yang Rasulullah ajar ni macam tak lengkap, tak perfect. Sedangkan kita beriman dengan Rasulullah bila dia bagi tahu kepada kita arahan semuanya yang terbaik. Semua yang terbaik. Tetapi bila kita merasakan macam tak lengkap, itu bukan kita, itu bisikan syaitan. Misalan, maaf ya, kalau nak marah-marahlah kan. Apabila Rasulullah mengajarkan kita cara berselawat, macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang paling cantik seperti dalam solat tu, tahiyat akhir kan, Allahumma salli ala Muhammad. Rasa tak lengkap? Lengkap tak? Tak lengkap kan? Tak lengkap. Kenapa? Pasal kita rasa macam kurang. Kita yang rasa macam kurang. Sedangkan Rasulullah diajarkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikut hawa nafsu. Dia diarahkan untuk mengajar kepada kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita rasa tak lengkap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tambah. Siapa kita? Itu persoalannya. Siapa ulama nak menambahkan? Okey, kalau bukan selawat, kita kata macam dia nak berucapkan, dia mukadimah perucapan dia, itu lain cerita. Tetapi selawat khusus ini mesti mengikut cara Rasulullah. Ingat, agama adalah milik Allah. Kita tak mampu untuk tambah dan kurang. Selesai masalah. Kalau ikut aja selesai masalah kita. Tapi kita rasa kita lebih pandai, kita rasa kita lebih hebat, ya, rasa selawat Rasulullah terlampau sikit sangat, maka muncul selawat nariyah. Lagi selawat apa lagi? Tafrijiyah. Lagi selawat joyah. Bagian-bagian selawat lah muncul. Kita pun tak tahu. Dan berbahaya. Ya, bila didatangkan selawat, yang selawat tu bukan apa, tuan-tuan dan puan, kita takut, kita menyangkakan amalan-amalan kita dah clear, dah hebat, dibawakan di depan Allah nanti, tahu tak amalan kita tertolak, habis. Menyesal kita apabila kita bawa masalahnya, kita dah berada di akhirat. Kalau kita di dunia mungkin boleh ulang balik atau perbetulkan balik kan. Tetapi bila dah dia ada di akhirat, habislah. Dia tak dapat nak diulangkan balik. Maka berterusanlah kerugian yang kita akan berjalan di akhirat kelak. Okey, baik, kita lihat. Di dalam ayat yang berikutnya, kita dah kupas sedikit sebanyak ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka memperolehi azab yang pedih. Ayat ini kita telah terangkan pada pelajaran yang lepas bagaimana Allah ceritakan di dalam surah Al-Ma'arij sampai anak, isteri, keluarga dan masyarakat kita nak serahkan untuk selamatkan diri kita seorang, bukan orang lain, kita seorang. Ya, pada hari itu kita menyaksikan kita adalah pengkhianat pada keluarga kita, masyarakat kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, orang yang beriman dia lain kedudukannya. Bahkan dia akan memberi syafaat, ya, memberi syafaat menyelamatkan kaum kerabat dia. Itu orang yang beriman. Yang mana Allah ceritakan al-akhillau, kawan-kawan, saudara mara pada hari akhirat nanti menjadi musuh antara satu sama lain, melainkan orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini dia mempunyai kelebihan. Kalau boleh memberi syafaat, dia mempunyai kelebihan tersendiri. Bahkan dia akan menyelamat, seperti orang yang mati syahid di medan jihad fi sabilillah, dia boleh mensyafaatkan 70 orang dari kaum keluarga dia. Dahsyat, itu kelebihan.
Ya, bukan semua orang boleh memberi syafaat. Kita tak tahu ada ke tidak syafaat. Al-Quran ada syafaat, puasa ada syafaat. Ya, syafaat memerlukan dalil. Dia tidak boleh ikut suka hati kita seperti mana setengah orang, ya, konon-konon tok guru dia akan mensyafaatkan di akhirat. Belum tentu. Ya, ini semua perkara-perkara yang berbahaya bila dalil tidak ada, mereka mempergunakan kononnya untuk mengagungkan tok guru. Nauzubillah. Tu pasal macam syafaat, macam berkat, ya. Berkat mesti ada dalil. Bukan semua boleh kata apa salahnya berkat, kita nak dapat berkat ustaz misalnya. Ustaz tak ada berkat, ambil, ya, letak dalam minda ustaz, siapa juga ustaz, tok guru tak ada berkat. Ya. Pasal apa? Sampai tahap nak cium tangan, cium kaki, ya, atas nama berkat, berbahaya. Kita memerlukan dalil dalam bab keberkatan. Saya teringat waktu ngaji di pondok dulu, ngaji kejap, ya. Dia nampak tok guru tu makan 2-3 tok guru besar-besar ni makan. Mereka tunggu. Kita tengok apa dia tunggu ni kan. Tengok. Lepas tok guru makan tu basuh tangan, ya. Tok guru bangun. Kita tengok mereka tuju ke kuih-kuih nasi yang tinggal tu. Zoom. Rupanya pergi tempat basuh tangan tu kan. Ambil minum, cuci kepala lah, apalah. Apa kan? Di atas nama konsep berkat yang salah. Pada tok guru tidak ada berkat, tapi ada penghormatan lah. Kita hormat di guru, itu adab. Ya, kalau tidak ada adab, ilmu takkan melekat. Memang tak nafikan. Tapi kalau kita menganggap itu berkat, berbahaya. Ya, berbahaya. Oleh kerana itu dia datang masalahnya taksub. Bila dah taksub, fanatik tu, dia akan membutakan semua manusia yang fanatik. Tu asal saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, walau suka ustaz mana tu, guru mana, siapa pun, jangan sampai fanatik, taksub. Kerana bila dah ada taksub, dia akan membutakan mata. Ahlan Syekh, ahlan. Barakallahu fiik. Saya berubah. Alhamdulillah. Baik. Macam mana? Okey. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara asas yang paling kuat kita kena faham. Ini akidah, ya, berkaitan dengan berkat apa semua, berhati-hati. Berhati-hati kerana dia semenjak-menjak ni kita melihat orang yang cerdik pun jadi hilang akal mereka. Kata Imam Syafi'i lah, ya, siapa yang pergi, ya, bertemu dengan golongan sufi, pada pagi hari dia pergi cerdik, petang dia jadi bingung, jadi bodoh. Ya, memang kalau tuan-tuan dan puan tengok, saksikan dalam video, orang yang gila dikatakan wali. Tak boleh masuk akal. Orang yang tak pakai baju, pakai yang ni, ya, sambil merokok, pergi bawa majlis kahwin. Kononnya nak memberkati majlis kahwin, dia tu wali, keturunan wali. Subhanallah. Akal dah hilang dah dalam bab ini. Ya, yang saya pelik tu seorang tu merokok, katanya dia tu tak berapa sihat mental, dia terkencing sana sini. Bagi orang yang rapat dengan mereka, menganggap bau kencing itu lebih harum daripada bau kasturi. Nak je kita lepuk boleh kan? Kalau saya macam mana tak? Itu yang dikatakan, asal pagi dia masuk sehat, petang dia jadi bodoh. Dia tak boleh nak nilaikan. Itu belum lagi waktu mendengar kuliah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pada tahun 98 tu, waktu dia masih hidup, saya di Mekah waktu itu, dia cerita orang gila mereka boleh anggap wali, ya. Nauzubillah, sampai benda yang tak kita dengar pun tak apa nak seronok. Tapi orang yang akal yang tak sihat ni memang dia anggap itu wali. Berbahaya, memang berbahaya. Oleh kerana itu elakkan daripada taksub, gunakan akal. Dan Alhamdulillah waktu dahulu, ya, saya cerita tak apa. Saya dulu ialah waktu pengkat awal, mak dengan apa keluarga, dengan Al-Arqam apa semua. Ni Sungai Bercala ni, dia umur 15 tahun dah sampai dah. 15-16 tahun, 2 kali saya ikut program kemah ibadah. Tu pasal serba lekat. Kalau datang ke semua. Bayangkan, ya, saya datang, ialah kita ikut majlis kan, majlis. Dan Alhamdulillah, mungkin kelebihan kita ni Allah tak bagi budak akademik, ya, tak bagi taksub, tak bagi fanatik sangat. Walaupun saya ikut, tapi saya ikut macam tu. Lepas tu saya masuk lepas 17 tahun tu,
Saya pergi ikut satu tarikat di Kajang, tarikat Nasyabandi. Dah masuk tarikat dah. Ya. Ui, kalau ikut makam dia tinggi ya. Saya pergi tarikat Nasyabandi, nak mencari ketenangan, ya. Dan masalah waktu itu kefahaman agama memang tak ada, basic memang tak ada. Cuma kita tengok orang pakai serban, itulah yang paling mulia, paling tinggi. Tengok Tok Guru bercahaya, cahaya itu dia ambil kira, sedangkan cahaya syaitan tu, ya. Saya pergi dengan 2 orang, 3 orang. Seorang tu driver, adalah orang kerja bank, yang seorang lagi agak cacat sikit, tapi saya pergilah untuk ambil tarikat di Kajang. Kita cerita sikit lah, ya. Suatu sampai di Kajang, ya, saya pun dibawa tempat tu. Dia dalam kawasan kelapa sawit tu. Mungkin ada yang kenal. Nama Tok Guru tu Laksmana Omar. Ini Laksmana Fadil. Jadi pergi, dia bawa lah tengok tempat uzlah dia, tempat beberapa tempat. Okey, tak apa. Lepas tu dia pertama sekali saya dibawa masuk, dia antaranya walaupun kita ni baru mula, tapi banyak dengar juga maklumat-maklumat. Satu bilik tu ada gambar lembu, ada 7 kepala ke 7 tanduk, saya tak ingat. Rasa 7 kepala. Dan salah satu kepala dia tu, tanduk dia tu ada bumi. Itu di dalam kitab kuning ada. Siapa yang belajar kitab kuning, dia akan menyaksikan bahawa lembu di atas ikan nun, yang dikatakan ikan nun yang ada ni. Lepas tu lembu berada di atas ikan nun, dan lembu mempunyai 7 kepala, dan salah satu kepala ada bumi. Bumi di atas kepala lembu tersebut. Itu kepercayaan Hindu ada unsur-unsur kan, tapi itu Israeliat punya cerita, kan? Itu pasal kalau berlaku gempa bumi itu, bila lembu tu macam tu berlaku gempa bumi. Wallah. Okey, saya kata apa ni? Ini Israeliat ni kan. Dia bawa lagi satu tempat. Di satu tempat tu dia tunjuk Kaabah, lepas tu dia tunjuk Baitul Ma'mur, lepas tu Sidratul Muntaha, apa semua tu. Okey, tak apa, saya masuk selesai tu. Lepas tu dia bawalah tempat halaqah dengan orang yang datang situ. Waktu tengah saya duduk sama tu, tiba-tiba muncul seorang budak muda dalam 14-15 tahun. Ya. Dia bercakap begitu, begini. Dia kata jin sana, jin sini. Sambil tu tangan pegang rokok tu. Saya kata, budak 15 tahun pegang rokok. Saya tanya, siapa tu? Itu cucu Tok Guru. Kan? Lepas tu seorang berada tu, dia kata, adik tak usah merokok depan orang tua. Tak apa, makruh je kan. Kan? Saya kata dalam hati, biadab budak ni kan. Okey, tak apa. Selesai. Okey. Kemudian saya pun diminta pergi bersiap pasal acara tu malam kan, pergi bersiap, pergi mandi air. Ada air telaga di situ. Saya yang penting dia sediakan 3 bekas dengan limau, dan niatkan mandi pertama mandi Telaga Kausar. Tuan-tuan dah buat, saya dah mandi air Telaga Kausar. Nauzubillah, astagfirullah. Lepas tu dia niatkan air Zam-Zam, lepas tu yang 3 saya tak ingat. Jadi saya pun mandi apa semua. Okey. Maka bermulalah acara. Habis siap, kami pun Tok Guru datang. Kami sambut, sambut. Manjang macam tu sambut, dia datang. Masuk ke Dewan Surau. Maka bila masuk Dewan Surau tu, kita pun di situ kita belajar macam beradab dengan Tok Guru, tapi beradab yang kita nampak tak berapa nak sesuai lah. Ini beradab dengan konsep taksub dia tu kan. Maka duduk berpusing macam tu, bulatan, dan yang perempuan balik tabir, balik dinding tu tabir. Mula lampu terang macam ni kan. Tiba-tiba lampu tertutup. Lepas tu buka balik, hijau. Ya, nasib baik hijau. Kalau buat dia yang ada lampu geli-geli, itu dah best special. Dan semua orang terpaksa buka serban. Tak apa, okey. Buka hari ni. Okey, semua orang pakai serban.
Tetapi mereka pakai, okey, okey, dia pakai macam ni ha. Okey. Okey, sebelum tu saya terlupa. Saya diminta datang jumpa Tok Guru, ada 3 orang waktu tu. Saya, lepas tu budak kawan saya tu dengan seorang budak Melaka. Lepas tu kami pun pergi mereka nasihat, ingat ya, lepas je ambil bai'ah dengan Tok Guru, lepas salam jalan reverse, jangan bagi punggung pada muka Tok Guru. Jadi lepas dia salam minta, okey Fadil, disebut nama saya, hari ni aku dah tua Tok Gurunya, mewasiat kamu, mengijazahkan kamu tarikat Nasyabandi. Kan. Okay, jadi pun lepas tu saya pun berjalan berundur lah, reverse, tengok kan, berlanggar dengan orang kan. Okay, reverse, duduk. Okay, kami pun duduk, pusing. Jadi mula acara dia, Tok Guru adalah baca ngeng-ngeng, lepas tu La ilaha illallah. Okay, semua orang dah tutup macam tu. Okay. La ilaha illallah kan. Saya pun ikutlah, saya ikut la ilaha illallah. Itu biasa kan. Biasa kita kampung beratib kata orang Perak tu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula slow, lepas tu mula laju kan. Kami tengah tutup ni, mula laju tu. Saya alhamdulillah bukan ikut nak taksub. Kita ikut nak cari pengalaman dan apa semua. Jadi bila la ilaha illallah tu saya buka tengok la ilaha illallah. Tengok dalam sama-sama tu kita tengok seorang tu tengah rancak zikir tu bergerak. Jin kamu itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok belah ni pula kan. Macam ni tak ada nampak apa-apa lah. Lepas tu tengok Tok Guru, alamak Tok Guru tengok aku lah. Terus sampai terhentak ni. Kuat. Ratik ni cukup kuat kan. Memang terasa bergegar surau tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Lepas tu dah habis kan. Kita dengar orang. Kononnya zuk, yang dikatakan zuk ni dia tenggelam di alam dia tu ya, sampai tak sedar. Tok Guru kata stop. Dia pun saya dalam hati saya, aku kena buat dia. Kita pun kononnya dalam alam yang sama lah. Aduh. Itu di antara pengalaman ya. Lepas habis itu dia baca doa apa semua. Okey, tak apalah. Selesailah saya. Maka bila selesai tu, tidur di sana semalam, pagi esoknya nak balik ya, kami pun jumpa Tok Guru ya. Sebelum jumpa tu, waktu dia datang, seorang tu datang cium kaki dia dalam bentuk sujud. Di situ saya tak setuju. Saya kata, alamak teruknya, kenapa nak sujud macam tu pada Tok Guru? Tak apalah. Lepas tu pergi ke kaunter dia dan dia bagi gambar, 2 gambar. Satu gambar separuh dan satu lagi penuh gambar Tok Guru. Itu pasal kita dengar zikir mengingati Tok Guru tu. Dia kata, okey, kamu ambil gambar ni, bila kamu telah diijazahkan, maka hendaklah kamu berzikir 100,000 ke 1,000 kali sehari. Saya tak ingat dah, lama. Dan tasbih tu, siapa ada tasbih boleh pinjam? Nak tunjuk? Jangan takut, jangan nak rahsia, tak apa. Ya. Okey. Di mana dia bagi gambar tu, bila kamu masya-Allah. Alhamdulillah. Buat sini. Kita ingat kita berzikir tu bertasbih bila masa nak habis 100,000 tu kan. 1 2 ini baru 100 kan. Rupanya waktu berzikir tu bukan berzikir macam tu, tapi zikir dia tarik macam tu. Ini zikir dia. Tapi ini tak ketat jadi. Dia zikir dia tarik-tarik macam tu. Habis sekejap je. Ya. Buat. Okey, faham. Baru faham zikir macam tu. Lepas tu mereka katalah, ya, kalau kita dah sentiasa berzikir macam tu, waktu duduk-duduk pun tangan macam tu. Okey, kononnya kita dalam alam yang masya-Allah dah naik makam tu. Okey, baik. Selesai.
Dan bila dia kata bila kamu berzikir tu, tengok gambar tok guru kan, tengok dulu, tengok sambil tu berzikir sampai satu ketika kamu pejam mata, gambar tok guru tu menjelma. Dan ingat, kalau kamu berzikir tu gambar tok guru datang dalam bentuk kambing ke bentuk yang tak ni, itu tandanya dosa kamu. Dosa kamu. Tapi kalau datang bentuk tok guru tu cantik apa semua, itu berarti zikir kamu tu tinggi. Dalam hati saya sekarang kan, dalam hati saya kata aku tipu dia, kata gambar tok guru cantik mesti dapat besar pahala kan, mesti dapat besar pangkat. Macam mana Syahri kena tipu dengan seorang perempuan tu lah kan, dia kata Syahri Imam Mahdi lah apalah. Syahri Muhammad tu syok sendiri kan. Jadi oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan, ini di antara perkara yang na'udzubillah min zalik. Ya, tak. Baik. Ya, itu pengalaman dia. Dengan Arkam saya ada pengalaman dengan tarikat Nasyabandi ni. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semuanya ialah beramal lah 2-3 hari. Ya, duduk dalam bilik seorang-seorang, kawan-kawan kata, apa hal Fadil tu dah tertutup macam tu kan. Kita cuba beramal 2-3 hari je bertahan, lepas tu tak ada dah lah kan. Cuma nak ceritakan ya, perkara-perkara ini adalah satu benda yang na'udzubillah dibuat, dicipta oleh mereka sendiri. Ya, akhirnya bergaduh. Saya dapat tahu bergaduh grup tu. Kerana ialah bila dah ada pengaruh, bila ada harta, mereka akan bergaduh lah. Ya, Laksmana Umar pun dah meninggal lah. Ya, tak ada dah. Baik, ala kulli hal. Dalam ayat ini kita lihat balik ya. Tuan-tuan dan puan berhati-hati kerana amalan-amalan kita mestilah amalan-amalan yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil selain daripada tu memang akan tertolak ya, kerana produk yang Rasulullah bawa kepada kita adalah produk yang begitu berkualiti kerana dibayarkan dengan syurga. Tiba-tiba kita tak nak produk yang dibawa oleh Rasulullah, kita guna produk akal kita. Ya, akhirnya kita akan rosak dan akan menyesal nanti. Okey, baik, kita lihat ayat yang berikutnya, bagaimana kedudukan orang kafir ni bila dia nak ketengahkan ya, anak tak diterima, apa juga tak diterima. Kenapa? Kerana mereka itu orang-orang ataupun orang kafir ni tidak bersama melainkan orang yang tidak baik. Maka Allah menceritakan dalam ayat ini yang berikutnya, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal untuk selama-lamanya. Nauzubillah minan nar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah menceritakan kedudukan ahli neraka. Mereka nak keluar. Kenapa mereka tak tahan sangat-sangat. Pertama, kita lihat siapakah yang menjaga neraka. Okey, cuba buka dalam surah At-Tahrim. Surah Tahrim juzuk ke-28. Yes, 28 pula. Ayat surah 66. Baik, juzuk 28, 66. Okey. Ayat yang ke-6 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diarahkan. Okey. Ayat ini mengisyaratkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan penjaga neraka di kalangan malaikat yang keras, ya, dan mengikut arahan Allah. Ini ya benda yang besar, menakutkan. Di malaikat ini tegas, keras dan kasar. Berbeza dengan ahli syurga yang mana yang menjaganya adalah lembut. Hatta bila datang je kita masuk ke dalam syurga disambut. Ya, begini keadaannya. Oleh kerana itu malaikat ini bersifat tidak melanggar arahan Allah. Ingat yang penting ni, tuan-tuan dan puan-puan, penting sangat-sangat beriman dengan malaikat dengan cara yang betul. Kerana ada pula yang kita dengar dalam YouTube tu, apa dia? Malaikat tu, ya, boleh ditegur orang Habib yang mati tu. Ya, jangan kamu tanya, kan? Boleh jangan tanya kenapa dia ni Habib, dia ni apa, kan? Dahsyat. Malaikat ikut Habib ke ikut Allah? Allah kata mengikut arahan Allah. Malaikat boleh Habib roh Habib tu boleh tegur malaikat yang bertanya, orang yang ditanam tu, ya, jangan ganggu dia kerana memberi kesan kepada aku nak berzikir di alam kubur aku ni. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, subhanallah. Ini di antara tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu rukun iman 6 perkara, kita hancur. Beriman kepada Allah dah tak clear dah. Beriman kepada malaikat macam tu pula. Ya, ada orang boleh mampu menahan malaikat daripada soal dan azab kubur, sedangkan Allah yang mampu. Ya, boleh menahan malaikat dari memasukkan, mencampakkan orang dalam neraka, sedangkan Allah saja yang mampu. Nampak tak? Itu belum lagi beriman dengan Nabi Muhammad pun dah lari dah. Beriman dengan Rasulullah dengan capal dia tu lah, ya, dengan konsep Nur Muhammadnya. Bayangkan kita dalam konsep rukun iman 6 perkara, masyarakat kita, subhanallah, Allah bagi petunjuk je lah, ya, bagaimana mereka nak bertemu dengan Allah tu dalam keadaan rukun iman 6 perkara hancur, ya, bercampur baur. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa malaikat yang menjaga ini adalah bukan sebarang malaikat. Kemudian kita lihat dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah surah apa? 32. Okey, baik. Cuba tengok surah As-Sajdah 32, surah yang ke-32 ayat yang ke-20. Tiap. Okey, ayat 20, muka surat 416. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang dahulu kamu dustakan. Subhanallah. Mereka dah tak tahan duduk dalam neraka. Mereka nak keluar. Bayangkan nak keluar, ditarik, masuk balik, ditarik, masuk balik. Kalau dalam surah An-Nisa pula menceritakan bagaimana dah dibakar, sakit. Kita ni bila kulit kita ni, dia sel sakit tu pada kulit kita ni kan, dah terbakar, hangus dah, ya, tak larat dah. Lalu Allah jadikan balik kulit semula asal. Lepas tu dibakar balik. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana tu dalam bab-bab begini kita beriman dengan kedudukan neraka yang menakutkan.
Ya, jauhkan, elakkan daripada kita bermain-main tentang neraka ni. Oleh kerana itu, orang-orang yang memahami tentang ayat-ayat neraka macam ni, dia akan rasa takut sebenarnya. Ya. Kemudian kita cuba lihat di dalam surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23. Kita tengok ayat yang ke-103 kita mulakan. Ambil ayat 102 lah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan sesiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Nauzubillah min dzalik. Okey. Baik, ayat ini apabila dikatakan barang siapa yang berat timbangan, mereka itu dikategorikan orang yang berjaya. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Barang siapa yang ringan timbangan. Okey, sekarang macam mana nak tahu berat ataupun ringan timbangan kita? Ini satu persoalannya. Ya, orang yang mengikut cara Rasulullah beriman, iman tu kena betul, kemudian dia ittiba' Rasul, mengikut cara Rasulullah dan beramal dengan amalan soleh, yakni amalan yang mengikut Quran dan sunnah, lepas tu dengan ikhlas kepada Allah, itu dikatakan kategori amalan yang soleh. Maka dia dah secara kasar amalan dia adalah berat. Dia berat. Maksudnya timbangan tu berat. Macam kita puasa ni berat tak? Berat. Sebenarnya semua amalan fardu berat di sisi Allah. Dia memang memberatkan timbangan yang mana mendatangkan pahala yang besar. Okey. Alhamdulillah. Tetapi ingat, ayat yang berikutnya Allah kata siapa yang ringan timbangannya. Tahu tak kita bahawa pada hari mizan di depan kita, hisab kita tu akan menjadi masalah. Hisab tu dah jadi masalah. Ya. Kemudian waktu dah timbang, okey, amalan soleh kita dah timbang berat, amalan yang tak baik ringan, kita dah excited. Tetapi tahu tak kita bahawa satu hadis yang Rasulullah kata, atadrumal muflis, tahukah kamu siapa yang muflis? Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, muflis di sisi kita, kami ni orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tidak ada harta. Lalu Rasulullah mengatakan, muflis di sisi Allah pada hari kiamat, dia membawa amalan-amalannya, dah berat amalan-amalannya, dia bawa solat. Rasulullah cakap sebiji solat, tidak ada satu amalan setinggi solat. Ya. Lepas tu dia bawa puasa dia, dia bawa zakat dia. Amalan ni memang besar. Tetapi dia tetapi tu, dia kata si fulan, dia umpat si fulan, dia laga-lagakan si fulan. Tuan-tuan dan perempuan, sakitnya kita di akhirat kelak bila kita dah menyaksikan amalan kita tu berat, tiba-tiba kita pernah mengumpat orang, menyakiti orang. Itu pasal saya amat tekankan perkara ini. Semenjak hadis muflis ini muncul, saya tak berani nak berbicara peribadi orang sesuka hati. Nak cakap, nak komen takkan, nak cakap benda buruk lagi takkan.
Ya, berbahaya kerana akan menghakiskan amalan kita satu persatu. Bayangkan kita bersolat, ya, misalan saya bagi contoh, kita simpan duit banyak-banyak, tiba-tiba kena scammer. Sakit, kan? Di dunia boleh kita ulang balik, ya, kita mungkin boleh bina empire kita. Tetapi di akhirat kelak dah sampai di mizan adalah kemuncak yang terakhir bagi orang kafir, dan orang beriman akan berterusan lagi. Ya. Orang kafir memang lepas mizan dia masuk neraka. Tetapi orang yang beriman ni, ya, bayangkan amalan dia dibagi satu. Pernah kata si fulan, nah, dua. Pernah kutuk si fulan, tiga. Pernah sakit, apa yang kita pernah buat pada si fulan tu. Habis kita bagi amalan-amalan kita, ada lagi umpatan kita. Yalah, kalau kita bagi sekali dalam satu grup WhatsApp kita, Facebook cukup dah. Ya, kalau banyak grup kita, lagi banyak orang yang baca, lagi banyak dosa kita yang keluar. Maka kita pun dosa, pahala kita terkeluar. Maka keluar satu sampai habis amalan kita. Maka dikatakan dosa masih ada lagi. Ambil dosa dia masuk dalam kita punya. Habis. Tuan-tuan dan perempuan, kita kena scam di sana. Maka berhati-hati. Saya semenjak dapat hadis ni, saya memang cuba jaga. Cubalah sedaya upaya saya takkan bicara peribadi orang. Ya, suka-suka nak kutuk, nak cakap, ya. Takkan. Kerana takut benda ni. Bayangkan amalan kita, bersusah payah kita puasa. Kena pula puasa musim panas ni kan. Aduh, sakit. Ya. Tiba-tiba sampai di akhirat tak diterima ataupun diterima, tapi amalan kita diambil oleh orang. Sebab kita ngumpat, ya, cakap, mengadu domba, membuat perkara-perkara terhadap orang lain. Ini di antara perkara yang perlu kita lihat. Berurusan dengan Allah senang, kita bertaubat direct. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan. Biasanya insya-Allah Allah akan ampunkan. Tetapi bila berurusan dengan orang ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dah lah tu. Ya, saya nasihat sudahlah. Ya, kalau kita rajin nak bicara peribadi orang tu, tinggalkanlah. Tak guna. Ya, tak guna. Kenapa? Gambaran yang Allah bagi kat sini cukup. Apabila Allah mengatakan, dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka berada di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Jadi jom kita lihat balik ayat yang kita baca tadi supaya kita mengambil peringatan ini sebagai satu pengajaran yang perlu kita jauhkan. Ya, kita jauhkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Allah jadikan hamba-hamba yang kembali kepadanya dan bertaubat. Tapi saya nasihatkan, cuba jauhkan, ya, elakkanlah. Tapi itulah ustaz, tak sedap lah kalau tak cakap hal orang kan. Itu yang jadi masalah tu. Sudahlah, ya. Dan saya nasihat bagi seorang isteri pun, kalau membicara hal suami pada orang lain pun begitu. Dan kadang-kadang si isteri ni nak bercakap bab suami dia. Dia tu kan, dia cakap tak baik. Begitu juga seorang suami nak bicara peribadi isteri. Jangan bicara perkara tak baik. Sabar, ya, berdoa. Ya, kadang-kadang bila kita berbicara hal suami, umpatan tu lagi teruk. Ya, kita tak sedar. Ya, kita tak sedar. Baik, insya-Allah. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang kita baca tadi, yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka mendapat azab yang kekal. Nauzubillah. Jadi oleh kerana itu ahli-ahli neraka, ya, cuba nak keluar tapi tak dapat keluar. Bila tak dapat keluar, Allahu Akbar, ya, dia ada acara-acara yang menarik sebelum selepas di kita tak ada gambar rajah, ya. Apabila seorang ahli neraka ni, bila kita semua perjalanan kita sampai ke mizan, dah habis hisap semua, mizan, orang kafir dimasukkan neraka terus. Orang Islam ada lagi perjalanan dia. Perjalanan dia Telaga Haud, lepas tu diarahkan sujud, lepas tu perhentian untuk menuju ke titian Sirat, lepas tu di situ keluar orang munafik. Zoom, keluar. Orang munafik pada Telaga Haud pun dikeluarkan. Waktu dia di perhentian tu dia terus ditolak ke dalam neraka.
Tinggal orang yang beriman saja. Ya, orang yang beriman walaupun sebesar zarah iman dia bersih, tidak ada unsur syirik, dia terpaksa melintasi api neraka. Ya, titian sirat, maka yang masuklah, yang lepas maka lepaslah. Okey. Yang masuk tu, bayangkan dia tidak ada amalan, sikit je. Ya, amalan dia, iman dia tu. Ya, ini ada perbahasan lah sedikit. Maka mereka itu dimasukkan neraka, dan ahli-ahli neraka dari golongan kafir pun ada juga. Dalam neraka pun mereka berbicara juga. Di antara yang menarik sekali, sebentar ya. Apabila mereka berada dalam neraka, mereka boleh kutuk-kutuk lagi tu. Ya. Ayat yang okey. Ayat di dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15, juzuk 14, muka surat 262. Orang kafir ni dah diseksa, tapi dah lagi dia kutuk orang Islam tu, kan? Apa dia kutuk? Oh, orang Islam, kamu kata kamu beriman kepada Allah boleh lepas daripada neraka. Sekarang kamu pun duduk macam kami juga, kan? Ya, duduk macam kami juga. Yang ni orang beriman, yang iman dia terlampau nipis sangat. Itu pasal kita ahli sunnah ada kaedah kita bila berbicara orang tu fasik tu macam mana keadaan dia. Ya, kita tak boleh nak menghukum dia perkara yang na'udzubillah min zalik. Ya, kadang-kadang kita tengok dia tu fasik, masya-Allah, kita menghukum cepat sangat. Baik, di sini kita lihat ayat dia. Ayat pertama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Alif Lam Ra, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini adalah sebahagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan. Orang-orang kafir itu seringkali di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Nampak tak? Kalau boleh nak masuk Islam, dah. Aku tak beramai pun tak apa, yang penting aku masuk Islam. Disebabkan apabila mereka mengejek orang Islam, ya, kamu ada kata masuk Islam boleh lepas daripada neraka, ya, kamu boleh masuk syurga. Lalu Allah bila mereka berkata begitu, Allah keluarkan semua ahli maksiat di kalangan orang mukmin, walaupun sebesar zarah iman dia, dikeluarkan semua sekali. Terkejut orang kafir. Ya. Itu yang kata, alangkah baiknya jika dulu kita Muslim cukup. Mengucap dah lah, kan? Itu dia ayat dia. Orang Islam dikeluarkan semua. Dan kita tahu kisahnya yang mana mereka dah terbakar, badan mereka dimasukkan dalam sungai hayat, yang mana sungai itu menghidupkan balik sel-sel dia, dan kembali kehidupan mereka menjadi akan dimasukkan ke dalam syurga dalam keadaan cantik. Ya, berubah sikit. Cuma disebut mereka itu adalah banduan neraka, kan? Itu jelah sebutan dia. Tapi yang penting dapat masuk syurga. Okay. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Mereka diletakkan dalam syurga. Ahli syurga diletakkan dalam syurga, dah tak ada siapa dah lagi nak dimasukkan. Ahli neraka dah dimasukkan semua ke dalam neraka. Diseksa dan diberi nikmat. Ahli syurga diberi nikmat, ahli neraka diseksa. Kemudian malaikat datang di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Ini kita kalau tengok dalam surah Al-A'raf, ya, antara ahli syurga dan neraka berbicara, ya. Okey. Malaikat duduk di tengah-tengah ahli syurga dan neraka, membawa satu bentuk makhluk ni dalam bentuk kibas ataupun kambing domba biri-biri, ya, macam bentuk itulah dia bawa. Dan Allah telah berikan kita satu kelebihan di sana. Kita ada bahasa kita sendiri, bukan bahasa Arab. Ya, hadis yang berkaitan dengan di akhirat bahasa Arab dhaif, tak sahih.
Tetapi ada satu bahasa sendiri. Dan kita ada perbezaan. Macam kita di bumi ni tak nampak jin, di sana kita boleh nampak dah. Ya, mana jin yang suka ngacau aku dulu kan? Mau je kita ketuk kan. Okey, korin kita ni. Okey. Kemudian di sana ada benda-benda yang kita tahu. Kalau tanpa beritahu pun kita tahu. Yalah, ini kejadian yang unik di sisi Allah. Maka dibawalah binatang seperti binatang itu, diletakkan di tengah-tengah. Lalu dipanggil, wahai ahli syurga. Ya. Maka ahli syurga jadi terkejut kan. Apa pula ni kan? Gementar tu ada sedikit. Kenapa? Adakah akan dimasukkan ke dalam neraka? Terutamanya ahli banduan neraka ni. Lepas tu dipanggil ahli neraka, wahai ahli neraka. Semua jadi excited kan? Kenapa? Dijangka mungkin Allah akan ampun kita masuk syurga. Okey. Maka duduk tengah-tengah kan. Lalu dikatakan kepada kedua-duanya, tahukah kamu apakah ini? Lalu diangkat, ditunjukkan, tahukah kamu apakah ini? Semua menjawab, tahu. Itulah kematian. Oh, rupanya kematian adalah satu makhluk yang asing. Menarik ya. Tuan-tuan dan puan, bermula kejadian Adam dah satu benda yang menarik. Adam tu kosong macam mana komputer kosong. Lepas tu diinstalkan, dimasukkan. Kita ni dimasukkan sifat sayang, sifat marah, sifat apa semua dimasukkan. Ya, didownloadkan dalam diri kita. Lepas tu nanti di akhirat dia akan dibuangkan di kalangan ahli syurga, dibuang. Apa yang dibuang? Sifat apa? Sifat marah lagi. Oh, tak dengar sifat cemburu tu perlahan dia. Pasal dia tahu cemburu bidadari tu ada juga dalam hati tu. Sifat cemburu hilang. Ya. Sifat yang tak baik semua hilang. Allah hilangkan. Nampak tak? Satu benda yang unik bagi saya, program yang Allah lakukan kadang-kadang menarik, ya, menarik. Kemudian sifat mati ni, mati adalah satu makhluk yang dikombinkan, digabungkan dengan roh kita. Yang saya masih lagi menyelidik, saya sedang mengkaji macam mana mati ni. Kenapa dicabut nyawa sebelum ni kita di alam roh, alam mati, ya. Kemudian dihidupkan sekarang ni. Mati ada dengan kita ni. Bila dia keluar dari tubuh badan kita, kita mati. Kan? Dan bersama roh. Di alam roh tu lagi, wallahu alam, tetapi di akhirat kelak dia hidupkan kita bersama mati. Dia tak nak pisahkan. Kemudian barulah pada hari itu dia tarikkan mati itu, dia letakkan asing daripada roh kita ni. Lalu dikatakan, tahukah kamu apakah ini? Kematian. Lalu disembelih kematian. Berarti bila disembelih kematian, kematian itu mati. Kematian itu mati. Lalu bila kematian itu mati, dikatakan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, hiduplah kamu bersenang lenang, tidak mati, yakni kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan dikatakan kepada ahli neraka, rasalah azab Allah, ya, untuk kamu untuk selama-lamanya tanpa mati. Itu dia kedudukan ahli syurga dan neraka yang mana akan hidup kekal abadi. Baik, tuan-tuan dan puan, carilah, ya, cari redaan Allah supaya kita hidup di dalam syurga kekal abadi di sana. Baik. Kemudian Allah masukkan di dalam ayat ini agak menarik, ya. Ayat yang termasuk dalam hukum-hukum yang kita akan baca ni. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Maka sesiapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Ayat ini di antara berkaitan dengan ayat mencuri, ya. Dia ada hukum hakam dia tersendiri, mencuri. Ya, mencuri apa hukum dia? Berdosa kan? Kalau mencuri hati. Astagfirullah, sorry. Saja pagi-pagi puasa ni kan. Okey, baik. Berkaitan dengan mencuri ini, hukum dia yang berkaitan, ya. Kita ada curi yang profesional, ada curi yang tak profesional. Yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan profesional ke tak profesional ke, dia tetap, jika kategori mencuri, hukum dia tetap sama. Okey. Cuma mencuri dengan merompak ada perbezaannya. Pada ayat lepas kan kita bicara tentang merompak, tetapi dalam bab ini mencuri. Cuma mencuri ini ada beberapa kaedah yang perlu kita faham. Adakah semua bentuk curi itu dihukum dalam konteks hadis ini? Kerana ada pula kalangan orang yang tak faham ni, dia kata, oh kalau mencuri, habislah orang Malaysia potong tangan. Apa kaedah tu kan? Dia ingat orang Malaysia ni pencuri ke kan? Bila sebut bab potong tangan, begitu juga bab rejam, habislah batu jalan raya. Macam mana minda mereka tu tidak boleh memikir seolah-olah orang Malaysia ni semuanya penzina sampai nak direjam. Na'udzubillah min zalik. Ya, semua itu adalah gangguan. Sedangkan kita menyaksikan apabila berlaku benda-benda ini di zaman Rasulullah juga berlaku perkara ni. Tetapi boleh dikira disebabkan apa? Undang-undang itu membetulkan masyarakat, ya, supaya ada perasaan takut. Bila saya teringat di Saudi dulu tahun 98, waktu kerja kat sana, memang 3 kali waktu tu hukuman pancung depan Masjid Nabawi. Tapi bukan depan tu, dia ada mahkamah di belakang. Saya dengar tu pergi dah tutup. Alah, dah habis dah. Ya, tiga kali lah. Saya tak dan tengok lah. Lepas tu lepas tahun 2 tahun tu dia pindah ke tempat lain lah. Puncanya dibuat di depan orang ramai, bukan untuk mengumpat untuk apa, tak. Tetapi untuk ada satu perasaan. Bila tengok tu, takutnya kan. Bila takut, dia tak buat. Itu je kaedah dia. Itu pasal peristiwa ini berlaku di zaman Rasulullah hanya dalam bentuk yang boleh dikira. Ya, silap-silap kita lihat dalam hadis ni sekali je berlaku. Ya. Lepas tu yang peminum arak tu sekali. Ya. Lepas tu siapa lagi? Adalah beberapa hukum hakam tu akan berlaku. Cuma kita yang tidak beriman, itulah puncanya. Okey, baik. Imam Ibn Katsir mengatakan dalam bab ini, perintah memotong tangan pencuri, Allah Ta'ala berfirman, telah menetapkan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik lelaki maupun perempuan. Potong tangan pernah dipraktikalkan dahulu di masa jahiliyah. Rupanya perbuatan ini berlaku di zaman sebelum Islam. Lalu diteruskan, lalu diakui dalam Islam dan ditambahkan syarat-syarat lain sebagaimana yang kami terangkan. InsyaAllah demikian perihal qasamah, diriyah, pinjaman, diat, pinjaman, meminjam dan hal-hal lain. Ya, dia ada hukum hakam dia tersendiri. Bilakah tangan pencuri boleh dipotong? Ya, kadang-kadang kita ingat pencuri itu curi pen kita dah boleh potong tangan. Apabila kita tengok kadang-kadang kartun macam kartun Aladdin ke apa, budak perempuan tu curi roti terus nak tunjuk potong tangan. Itu semua menggambarkan perkara yang tak baik terhadap Islam, ya. Baik. Cuma nak ceritakan sini kita lihat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari, la'anallahu as-sariqa wa yasriqu baydata faquti'a yaduhu wa yasriqu habla fatuqta'u yaduhu. Maksudnya Allah melaknati pencuri. Ia mencuri topi baja, lalu tangannya dipotong, dan mencuri tali yang harganya tak sampai 1/4 dinar, lalu tangannya dipotong. Maksudnya curi benda-benda yang simple saja pun dipotong. Tak berapa nak kena, dikatakan begitu. Al-Syaikhan Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dari Aisyah, tuqta'u yadus sarik fi rubu'id dinar fasa'idan. Tangan pencuri dipotong kerana mencuri 1/4 dinar.
1/4 dinar. 1 dinar berapa gram? 4.25. Ayo, ada juga orang yang pandai main mas ni. Saja nak ingat. 4.25 gram. Ya, 1 dinar. Okey, berapa ringgit? Tu kena tengok. Kalau 1/4 dinar berarti 1 gram 1.05 lebih kurang. 1 gram berapa emas? Ibu-ibu tak minat emas ke? Selalu orang perempuan minat emas ni. 300 kau. Subhanallah. Simpanlah yang mana agak yang boleh ni, yang accept tak ni. Saya mula main emas pada tahun 2009. Harga emas waktu tu 1 gram dalam RM90. Simpan. Bayangkan kan, sekarang RM300 kan. Okey. Jadi kalau 1/4 dinar berarti 300 1 gram 3 tak apa 300 lebih lah kan. Okay, dia kata rubuk dinar. Berapa ya rubuk dinar? RM300 lah kan? 1/4 dalam 330. lebih kurang 300. Jadi kalau mencuri dengan harga 300 maka dipotong tangan. Kalau ikut ni dari hadis ni. Ya, tuqta'u yadus sarid fi rubu' dinar fasa'idan. Bermula daripada harga lebih kurang 1 dinar ke atas, maka dipotong tangan. Itu pun dengan syarat kita tengok kenapa dia mencuri. Ya, dia mencuri kerana lapar, tak dipotong tangan. Dia mencuri kerana terdesak, tak dipotong tangan. Dia mencuri kerana nak kerana orang paksa, tak dipotong tangan. Ya. Dia mencuri seperti Robin Hood macam mana? Robin Hood kan dia mencuri untuk orang, dia ambil orang kaya, orang miskin. Itu nak kena potong tangan tu. Okey. Cuma nak menceritakan ya dalam bentuk-bentuk yang ingat ya mahkamah di Saudi saya dengar cerita sampai 8 tapisan nak memastikan melepaskan hukuman tu. Bukan main curi ya potong tangan. Tak ya. 8 lapisan dan semuanya akan pastikan betul-betul. Okey. Jadi bayangkan 1/4 dinar nilaian yang diambil kira sebagai permulanya potong tangan. Potong tangan sampai mana potong tangan? Ini ada satu yang kalau harta yang curi itu 3 dirham pun dia potong tangan. 3 dirham. 3 dirham. Okey, 1 dirham dia tengok nilaian dia. Rasanya 1 dirham sekarang dah tak berapa tu. Saya dulu RM50 1 dirham. Dia dah turun dah. Tapi nilaian dululah kita tengok nilaian zaman ni. Waktu itu 1 dirham berapa dinar? Dia ada. Berkumpulnya berapa dirham dia akan sama dengan 1 dinar. Tak ingat. Tengok kepada perbahasan ulama dalam bab itu. Okey. Baik. Had mana tangan? Menarik ya. Pasal apa? Tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat ini kita akan berbicara hukum tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sapulah muka kamu dan tangan kamu. Allah kata tangan kamu. Kan? Bila sebut tangan, sapulah muka kamu dan tangan kamu. Kalau mazhab yang di Malaysia dia akan tangan ni tarik. Tangan sampai ke sini. Tapi kalau yang wuduk memang Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Allah perincikan. Tapi tang wuduk atau tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum. Di situlah datang dalil bila tayamum sapu muka dan sapu tangan. Had sini. Disebabkan ayat ini. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan dia had sini. Nampak tak? Kemahiran ulama dahulu mengeluarkan hukum hakam begitu sekali teliti. Saya tertarik. Dahsyat ya. Okey. Jadi dalam bab ini saya bacakan ya supaya kita faham bahawa bagaimana hukum ini dikaitkan dengan hukum tangan yang disebutkan dalam surah Al-Maidah yang kita baca ya, bertayamum, sapu muka dan sapu tangan. Ya, itu. Boleh terima kan? Bagi saya dalil clear kan.
Pasal berkaitan dengan ayat ini lah, yang kami dulu belajar, kami berbahaslah, berdebat mana tangan tu. Lalu diterangkan ayat ini. Allah tak sebut tangan tu sampai ke siku. Kan? Tetapi kenapa kita tayamum sampai ke siku? Sedangkan Allah tak sebut. Kalau Allah sebut membasuh tangan, ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, Allah perinci. Itu pasal kalau tuan-tuan dan puan faham hadis Quran ni clear. Ya, dia tak ada belit-belit, clear. Cuma kita je yang nak rasa tak seronok, tak puas, itu masalah. Dan kalau Allah katakan famsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafiq, maka kita akan sapu tangan sampai ke siku. Tapi bila Allah tak kata begitu, kita sapu tangan had sini, pergelangan tangan. Okey? Selesai. Baik. Dan hukum hakam mencuri ni pula, dia ada beberapa perkara yang kita kata ini termasuk hukum qisas, hukum hudud. Hukum hudud, dia tak banyak, kita dah katakan dalam 6 ataupun 7 saja. Dan hukum orang yang mencuri, kalau dia mencuri, kita dapat tangkap. Kita dapat tangkap. Okey? Dan kita serah kepada polis, ya, ataupun mahkamah, dan mahkamah putuskan potong tangan, kan? Maka dia akan dipotong. Kalau kita dapat tangkap pencuri, kita tak serah pada mahkamah ataupun kita serah kepada polis dengan ada beberapa perkara yang kita katakan, misalnya, okey, dia mencuri tapi kita maafkanlah. Okey, ucapan maaf itu sebelum dibawa kepada mahkamah. Ya, sebelum dibawa kepada mahkamah, maka hukum potong tangan tak dijalankan kerana dimaafkan. Okay. Tetapi kalau dah bawa ke mahkamah, baru kata tak sampai hatilah dia dipotong tangan, tak ada dah. Dia akan tetap dijalankan. Berbeza dengan hukum bunuh. Kan? Hukum bunuh, kalau dah sampai mahkamah, waktu nak dihukum, kita datang, saya maafkan dia. Maka dia tak jadi dibunuh. Ya, itu ada perbezaan sedikit. Baik. Kita lihat kepada ayat ini beberapa kisah yang menarik, ya. Dalam kisah seorang wanita yang mencuri. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Amr bahawa seorang wanita mencuri pada masa zaman Rasulullah. Nampak tak? Wanita mencuri di zaman Rasulullah. Ada. Ya, ada. Orang berzina di zaman Rasulullah. Wanita yang berzina dan lelaki berzina pun ada di zaman Rasulullah. Tetapi beza, mereka berzina tu dalam keadaan mereka tahu bersalah dan bertaubat. Kan? Dan taubat dia terus diterima oleh Allah disebabkan Rasulullah mengakui taubat mereka tu, ya. Bahkan orang yang mengumpat pula yang salah, kan? Orang mengumpat ni tang mana pun dia tetap bersalah, kan? Dia boleh kutuk orang yang bertaubat, orang yang kena ni, lalu dia macam Khalid Al-Walid kalau tak salah, dia baling untuk merecik darah dia. Celaka wanita yang penzina, dia kata. Terkejut Rasulullah kata, tahukah ya Khalid, ya, sesungguhnya taubat dia kalau nak banding dengan ahli Madinah 40 orang, taubat dia lebih tinggi di sisi Allah. Tu dia, 40 orang di Madinah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 10 orang yang mubasyirin bil jannah, ya, taubat dia lebih diterima oleh Allah, lebih tinggi nilainya. Nampak tak? Bila ikhlas. Yang minum arak tu yang disebatkan oleh Rasulullah, dah habis dah sebat, datang orang lain mengumpat, tak serik-serik dia ni, kan? Kan? Rasulullah marah, jangan kamu jadikan kamu pembantu syaitan dalam menghukum kawan kamu. Nampak tak? Jadi bila perkara ni telah berlaku hukum had, maka tak ada dah, kita tidak dibenarkan untuk berbicara. Baik. Rasulullah, lalu orang yang menjadi korban pencurian membawa kepada beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, wanita ini telah mencuri harta kami, orang perempuan. Kau mengatakan kami akan menebusnya. Rasulullah mengatakan, potonglah tangannya. Mereka mengatakan kami akan menebusnya dengan 500 dinar. Beliau mengatakan potonglah tangannya. Lalu tangan kanannya dipotong. Setelah itu wanita tersebut bertanya, apakah taubatku diterima wahai Rasulullah? Baginda menjawab, na'am antil yaum min khati'atiki ka yaumin waladat ki ummiki. Ya, engkau pada hari ini dari dosamu seperti pada saat engkau dilahirkan ibumu. Yakni tak ada dosa.
Okey, ini di antara cerita yang berkaitan dengan berlakunya wanita di zaman itu mencuri. Bahkan sebenarnya dikaitkan dengan satu wanita yang agung, tetapi bila dia mencuri, tetap hukuman itu dijalankan. Kemudian hadis tentang masalah ini juga disabitkan dalam Sahihain, diriwayatkan Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahawa kaum Quraisy disibukkan oleh urusan seorang wanita yang mencuri di masa Rasulullah saat perang penaklukan kota Mekah. Mereka mengatakan, siapakah yang akan berbicara dengan Rasulullah berkenaan dengannya? Okay, ini kisah seorang wanita yang dari bangsa Quraisy. Bila bangsa Quraisy, kita kena faham, bangsa ni agak terhormat sikit, ya, bangsa bangsawan. Jadi mereka takut bila kena dia ni image dia, masalah image lah, terganggu. Jadi mereka minta, kok ada orang yang boleh syafaatkan satu, kok boleh bagi rasuah ke kan. Ini kisah dia. Okey, kita lihat. Mereka menjawab, tak ada siapa yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah ibn Zaid, yakni cucu angkat Rasulullah. Ya, Rasulullah amat sayang pada Usamah. Hanya dia yang boleh berbicara dengan Rasulullah. Mereka minta, tolong bicarakan dengan Rasulullah supaya tidak dijalankan had potong tangan kepada perempuan tersebut. Kemudian lalu ia berbicara kepada baginda mengenai wanita itu. Mendengar hal itu, wajah Rasulullah pun berubah lalu mengatakan, ya, muka Rasulullah terus merah padam. Kita tahu Rasulullah orangnya putih, ya, bila dia dengar tu dia terus berubah merah padam. Lalu dia mengatakan, atashfa'u fi haddi min hududillah? Apakah engkau akan membela seseorang berkenaan dengan salah satu hudud hukum Allah? Usamah terkejut bila Rasulullah mengamuk tu. Usamah mengatakan kepada baginda, mintalah ampun untukku wahai Rasulullah. Pada petang harinya Rasulullah berdiri lalu berkhutbah. Mula-mula baginda memuji Allah, kemudian dengan layaknya kemudian mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian hanyalah apabila ada orang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan had padanya. Sesungguhnya aku demi zatnya jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Subhanallah, ni dia, ya, perkataan yang tegas daripada Rasulullah. Walaupun anak dia Fatimah, anak yang paling disayangi pada hari Fathul Mekah, tahu tak, anak itulah anak dia seorang yang tinggal, ya, itulah anak dia, ya. Namun dikatakan, kalau Fatimah yang mencuri, aku akan potong tangan dia. Uish, dahsyat, ya. Sanggup kita cakap dengan anak kita macam tu, ya, nak lempang kita takut, kan. Okey, tapi nak menunjukkan ketegasan Rasulullah dalam bab hudud. Ya, kalau nak kenal Rasulullah bila masuk bab-bab agama, dia tegas. Ya, tegas. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita yang mencuri itu dipotong tangannya. Aisyah berkata, kemudian wanita itu bertaubat dengan baik. Lalu wanita itu datang menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah. Ini redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi wanita ini telah dihukum had, namun dia sempat dia bertaubatlah dengan taubat yang baik, lalu diistiharkan sebagai orang yang betul-betul telah kembali kepada Allah. Ini berdalilkan ayat yang disebutkan, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini mengisyaratkan juga bahawa apa juga dosa yang kita datang bertemu dengan Allah, Allah sedia mengampunkan. Datang beristiharkan, tak apa, jangan malu dengan Allah. Dengan orang lain jangan kita istiharkan, tetapi dengan Allah istiharkan. Ya Allah, aku silap ini zaman mudaku, aku silap zaman dahulu, tolong ampunkan aku. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan, ya, subhanallah, saya beriman dengan sifat pengampunnya Allah. Saya beriman, ya, kerana itu rububiyah ketuhanan. Maka datang kepada Allah, confirm Allah akan ampunkan kita.
Biar kita, saya mengharapkan mudah-mudahan kita semua keluar je Ramadan, Allah bersihkan kita seperti mana baby yang tak ada dosa. Amin ya rabbal alamin. Ya, subhanallah, penuh harapan, ya. Jadi, ini di antara perkara yang penting kita lihat dalam bab ini. Walaupun dia bersalah dan dikembali kepada Allah, Allah ampunkan. Bahkan mendapat apa yang Rasulullah kata, ya, engkau pada hari ini dari dosamu seperti pada saat engkau dilahirkan ibumu. Maksudnya tak ada dosa dah, melainkan bila seseorang itu tidak ada dosa, dia adalah ahli syurga. Itu kaedah dia. Tak ada dosa, ia adalah ahli syurga. Kenapa dimasukkan neraka waktu laluan sirat? Ya, orang-orang yang berdosa ni untuk dihilangkan dosanya. Maka dah hilang dosa, dia naik, maka dia dikategorikan layak masuk syurga. Tuan-tuan dan puan, kita berdoa kepada Allah supaya Allah jangan bagi kita masuk neraka tu, walaupun sekali. Kerana kalau dah masuk tu dia kategori rugi, ya. Allah berkata dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah." Siapa yang melintasi neraka tu dalam keadaan hampir-hampir jatuh tapi tak jatuh, maka dia masuk syurga. Faqad faz, sesungguhnya dia telah berjaya. Itu yang kita nak. Ya, kita tak naklah macam itu. Kalau boleh nak laju di titian sirat tu, laju akan berlaku. Tuan-tuan dan puan akan berlaku. Saya nasihat, betulkan akidah. Kalau akidah tak settle, memang takkan settle. Betulkan akidah mengikut fahaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh siapa? Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jangan berganjak. Satu nasihat, jangan berganjak. Kerana kita masalah akidah kita masalah, ya. Terutamanya masalah tauhid, kita mengenal pencipta kita pun tak jelas. Pastikan Allah mengatakan kepada Rasulullah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad beriman dan para sahabatmu, sesungguhnya mereka itu dapat petunjuk. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengikut Rasulullah, wal jamaah mengikut para sahabat Rasulullah SAW. Clear? Ke ahli sunnah ikut Maturidi, Asy'ariyah, ittaqillah, takut kepada Allah. Tuan-tuan, saya terpaksa menanggung risiko dengan statement ini, tapi saya beriman apa yang Rasulullah bawa, ya, bukan sifat 20 yang kita belajar dahulu. Namun kita tak nak bicara panjanglah bab tu. Cuma kita mengatakan, saya memang alhamdulillah tahu tak, mula-mula saya nak tahu tu, kita mengaji sifat 20 saya hafal daripada tuan-tuan dan puan-puan ni. Sebelum Rehan buat nasyid, saya dah nasyid dah. Okey. Kemudian Ustaz. Surah apa yang Ustaz baca tadi? Surah Al-Baqarah. Ayat? Tengok juzuk pertama yang akhir sekali, muka surat yang terakhir. Okey. Waktu saya hafal dan saya pusing Malaysia waktu tu. Saya pergi pondok kat Kelantan, pergi pondok kat Kedah, kat singgah sebentar di Bukit Mentajam, pondok di situ. Okey. Di antara yang ialah sebab kata saya budak akademik tak menerima membuta tuli. Lalu waktu belajar tu ustaz tu kata, siapa yang tak hafal sifat 20 tak sah solat. Oh tu dah tu. Mula kita terima lah bulat-bulat. Itu yang jadi hafal sakan tu. Wujud kidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi. Okey. Lepas tu pergi lagi satu pondok tu, dia kata, siapa yang tak hafal sifat 20 ni tak layak masuk syurga. Di situ datang. Yang syok lagi, Imam Syafi'i pun hafal sifat 20. Okey. Tang situ saya mula kan nak mencari maklumat. Saya mencari maklumat Imam Syafi'i penghasas sifat 20 Abu Hasan Sy'ari. Ialah di Malaysia terhad kemampuan saya pergi ke Pakistan, dan di situ saya mula 1 tahun tu belajar bahasa Arab. Bila dah belajar bahasa Arab, di situ bermula alhamdulillah rujuk maktabah. Tengok. Di antara yang saya tengok, tarikh lahir Imam Syafi'i dan tarikh kematian dia, dan tarikh lahir Abu Hasan Sy'ari dan tarikh kematian dia. Okey, bila tengok buat perbandingan, sekarang Imam Syafi'i yang lahir pada tahun berapa? 150 dan mati wafat pada tahun 204 Hijrah. Okey, 204 Hijrah.
Dia hidup 54 tahun je. Dan Abu Hasan Sy'ari lahir tahun 260 Hijrah. Imam Syafi'i 204 Hijrah wafat. Abu Hasan Sy'ari 260 Hijrah baru lahir. Dari situ saya fikir, habis Imam Syafi'i akidah apa? Ya, kenapa mereka kata Imam Syafi'i hafal sifat 20 sedangkan Abu Hasan Sy'ari tak lahir lagi? Dia dah wafat. Dari situ alhamdulillah otak yang Allah bagi minda kita berfikir, mengkaji dan di situlah kena Quran dan Sunnah. Ya, saya ambil pendirian, okey, dan kita dah belajar rupanya Imam Syafi'i berakidah sebagai akidah salaf yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat perkara ini amat penting untuk kita ketahui supaya kita mengikut jalan yang dibawa oleh 3 kurun yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Stop sini dulu. Ada apa-apa soalan nak jawab? Ada? Tak ada. Ya, nak. Orang yang berperaman yang menganggap Maturidiyah dengan apa ni? Dia macam Pak saya lah, dia bukan orang yang terpelajaran. Kalau macam itu yang sekat SPM ni mungkin boleh percaya lah, tapi macam saya yang ada DR tak ada pandai semua, tapi masih menganggap benda tu. Dan mereka tak macam bak kata mereka tak buat research, tak mau, yang mereka nak terima macam tu je. Kalau mereka dapat berfikir macam kalimah yang saya katakan, Imam Syafi'i itu yang lahir tahun ni, mati tahun ni, Imam Abu Hasan Sy'ari yang pengasas sifat 20 lahir dan mati yang jaraknya, dah boleh mula berfikir apa akidah. Pasal saya bila tengok tu saya tanya apa akidah Imam Syafi'i. Mula kita mencari. Pasal bila kita mencari lain dengan menerima begitu saja. Tapi ialah kita nak kata macam mana, wallahu alam. Allah bagi petunjuklah. Bahkan kita lihat, ialah orang yang berpangkat begitu pun dia ada ego dia, tak nak kaji. Yang pegawai di majlis agama pun yang kena DR tak ada pandai. Ya. Itu masalah ada. Dia masalah kat situlah. Ya. Kerana takut di orang tentang ke takut. Saya tahu setengahnya menyetujui, mereka tahu benda tu tak betul, tapi dah terikat. Jadi mereka takut untuk membicarakan. Ya, macam kita tak terikat. Ya. Oleh kerana itu tak takut untuk bicara. Wallahu a'lam. Baik, cukup sampai di sini. Lepas ni saya punya ni kan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.